Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل أي هذا فصل في بيان أركان الصوم. Ini satu fasa pada menerangkan rukun-rukun puasa. Okey. Kita sudah bahas perkara yang mewajibkan puasa Ramadan. Kita sudah bahas syarat sah Ramadan. Kita sudah bahas syarat wajib puasa, dan sekarang ni masuk pula rukun puasa. Kata musannif, faslun ay hadha faslun fi bayani arkanis shaumi. Ini satu fasal pada menerangkan rukun-rukun puasa. Arkanuhu thalathatu asya'a niyatun lailan. Arkanuhu bermula rukun-rukunnya rukun-rukun puasa, yakni rukun-rukun puasa yang fardu atau sunat. Rukun puasa di sini bukan tertakluk puasa Ramadan atau puasa wajib sahaja, bahkan puasa sunat pun masuk sekali. Puasa sunat pun masuk sekali. Apa maksud rukun? Rukun ni ialah mahiyatus shaum. Rukun puasa tu, rukun-rukun ni mahiyatus shaum. Mudah cerita. Mahiyatus shaum ni ialah benda tu mesti ada. Kalau tak ada, tak panggil puasa. Tu mudah cerita. Mahiyatus syai', dia itu mahiyah, satu benda. Dia itu kalau tak ada benda tu, tak akan jadilah benda tu. Tak ada yang akan disebutkan tiga ni, tak ada lah puasa. Tak ada 13 rukun semayang ni, salah satu tak ada lah semayang. Mana 13 ni dia punya umdah, dia punya tiang dia. Jadi tiga hak yang akan sebut ni pun tiang untuk kata dia tu puasa. Nak panggil puasa tu mesti ada tiga ni. Nak panggil semayang tu mesti ada 13 rukun. Gitu kan. Thalathatu asya'a, ada tiga perkara. Thalathatu asya'a. Sebagian ulama menambahkan satu lagi, satu lagi rukun puasa, iaitu kebolehan hari itu untuk berpuasa. Kebolehan hari itu untuk berpuasa dikira sebagai rukun. Ada sebahagian ulama kata gitu. Contohnya Ramadan. Ramadan tu kebolehan untuk puasa kan? Puasa apa? Puasa Ramadan. Hari Isnin kebolehan untuk puasa Isnin. Gitu. Mana kalau contoh dia tu niat puasa Isnin tapi puasa hari Selasa, tak jadi. Tak jadilah puasa tu. Kemudian kata musannif, ada salah satu asya. Lepas tu niyatun. Niat. Niat ni apa? Dalam hati. Niat tu bukan dengan ucapan yang kita duk lafaz nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Siap buat lagu ni. Tu lafaz talaffuz fi niyyah fi madhhab Syafi'i sunnah. Melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i sunat. Bukannya dia tu kira niat, sunat saja. Kerana untuk membantu niat, bukannya dia tu niat. Yang niat sungguhnya adalah hati. Tak syarat lafaz, tapi sunat untuk membantu lisan kita ni, nak bantu hati supaya hadir niat. Asal pada kewajipan niat ni mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya hanya saja amalan itu dengan niat.
Dan juga dikiaskan niat wajib atas dalam puasa Ramadan juga, ataupun puasa wajib ni kiyah kepada bab sembahyang, bab puasa, bab haji dan bab zakat. Bab haji, bab zakat, bab puasa ada niat dia. Puasa pun ada niat dia. Dan lagi pula niat ni perlu sebab apa? Sebab al-imsak, menahan diri ni, dia boleh jadi adat, boleh jadi ibadat. Boleh tak kita tak niat puasa tapi kita tak makan? Tak makan tu boleh jadi adat, boleh jadi ibadat. Contoh orang kafir, dia tak makan daripada pagi sampai malam. Dia puasa tak? Kalau ini sebuah bahasanya imsak dapatlah, tapi puasa syarak tak ada sebab dia tak ada niat. Itu dipanggil niat, membezakan antara adat dengan ibadat. Jadi kalau menahan sesuatu daripada makan dan minum, bukan setakat orang Islam, orang kafir pun boleh buat. Tapi orang kafir tidak diiktibar sebagai puasa menurut syarak, sebab dia tidak ada niat, maka tidak sah. Maka tidak sah seseorang puasa tanpa niat. Tapi kalau syarat, kalau dalam puasa fardu disyaratkan niat tu berada pada waktu malam. Berada pada waktu malam. Kalau Nabi SAW sebut, man lam yajma'is shaum qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat ataupun tidak menghimpunkan puasa dengan malam, tidak niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu riwayat, hadis riwayat Ad-Darqutni, Al-Khattabi, Al-Baihaqi rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Yajma' dengan makna berazam. Okey, sekarang ni niat ni biasa berlaku bila? Niat ni muqtarinan bi fi'li. Dia menyertai perbuatan yang kita nak lakukan. Contoh kalau wuduk, basuh muka, waktu basuh muka baru niat. Waktu mandi, kenanya air di anggota, baru kita niat. Ataupun sembahyang takbiratul ihram, waktu takbiratul ihram baru kita niat. Tapi puasa lain. Puasa kita akan berniat sebelum fajar. Soalan, bukankah kita kalau niat sebelum fajar tu dia tak panggil niat, dia panggil azab? Ya, dia panggil azab, tapi di sini dipanggil niat kerana masyaqqah. Kerana payah nak menyertai. Contoh 5:30 subuh, 5:30 tu niat susah. Sebab 5:30 tu dah masuk puasa pada esok hari. Kita nak muqtarinan, nak menyertai 5:30 dengan niat tu payah. Jadi syarak memberikan keringanan sebelum fajar mesti puasa. Mesti niat puasa. Dia panggil tabiitun niyah, memalamkan niat. Itu untuk puasa fardu saja. Puasa fardu ni masuklah puasa kafarah, puasa nazar, puasa Ramadan. Okey, sekarang ni bila kata niat pada waktu malam, kalaulah pada waktu malam dia berniat. Pada waktu malam dia berniat. Dia berniat bila? Dia berniat selepas maghrib. Boleh tak? Boleh. Itulah niat malam tu bila masuknya waktu maghrib dia boleh berniat. Boleh. Contoh dia buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia buka puasa dah. Buka puasa sampai buka puasa dia niat untuk puasa esok hari. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab dah dikira malam. Tapi ada sebahagian pandangan ulama mengatakan tidak memadai dia itu niat separuh malam yang pertama, tak memadai. Tapi itu bukan pandangan yang mu'tamad, itu pandangan yang dhaif. Pandangan mu'tamad, walaupun selepas maghrib dia niat untuk puasa esok hari, sah. Sebahagian ulama saja yang mengatakan tak memadai dia niat puasa separuh malam yang pertama. Kan malam tu bahagi dua, bahagian yang pertama tu tidak boleh dia niat puasa. Itu pandangan yang kedua yang dhaif, bukan pandangan mu'tamad. Kemudian begitu juga kalau dia itu berniat puasa, contohnya berniat puasa, dia berniat puasa bila? Lepas maghrib ataupun lepas isyak ataupun lepas tarawih. Lepas dia niat puasa untuk esok hari itu, dia boleh tak makan, dia boleh tak minum, dia boleh tak bersetubuh dengan isteri? Boleh. Boleh. Dia tidak membatalkan niat. Pandangan kedua mengatakan dia membatalkan niat kena niat lain. Itu bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad, dia dah niat puasa, buatlah apa pun selepas berniat tu, nak makan ke nak minum ke nak bersetubuh ke, lantak dia lah. Dia tidak membatalkan niat yang telah dia niat selepas maghrib tadi. Itu pandangan yang mu'tamad. Ramadan, puasa Ramadan awal Islam ni, asal dia ialah bila seseorang buka puasa, bila dah buka puasa dan bila dia dah telah sembahyang isyak ataupun dia telah tidur sebelum isyak. Dia dah buka puasa dah, dia dah buka puasa. Ni awal Islam. Awal Islam bila awal Ramadan awal Islam yang diwajibkan puasa Ramadan. Awal-awal dia begini. Bila dah buka puasa, dah sembahyang isyak ataupun dah tidur sebelum isyak, maka selepas daripada tu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh dengan isteri lagi.
Itu awal-awal Islam. Itu berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, disebut dalam kitab Ghayatul Munasyarah Safinatun Najah. Dia kata apa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu selepas sembahyang Isyak, dia bersetubuh dengan isteri dia. Sokmo gitu. Sebab apa? Bila balik tu bau wangi. Isteri dia pakai wangi-wangian sehingga nak setubuh sokmo. Kalau ikut awal Islam ni tak boleh lah setubuh tu, tak boleh. Lepas tu dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payah Rasulullah nak elok daripada setubuh dengan isteri, waktu malam payah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain pun pakat mengadu benda sama kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sama lah kami pun. Maka start daripada tu turun ayat, dalam turun ayat surah Al-Baqarah ayat 187 tu. Turunlah ayat tu menjadi bukti bahawasanya kalau lepas maghrib buka puasa, selagi tak subuh buatlah apa benda pun. Nak subuh ke makan ke apa ke, lantak hang lah. Asalkan jangan selepas subuh. Tu ya. Dia. Habis. Kemudian ada masalah dalam berkaitan niat ni. Niat tu lailan, pada waktu malam. Niat tu pada waktu malam, dengan makna kalau waktu siang dia niat tidak sah, kecuali mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah sebelum gelincir matahari sah untuk niat puasa lagi. Jadi kalau contoh awal Ramadan kita tidak berniat macam niat mazhab Maliki, kita tak berniat macam niat mazhab Maliki sebulan puasa. Dalam mazhab Syafi'i kita niat puasa tiap hari, mesti tiap hari. Tapi ulama Syafi'iyah menggalakkan bahawasanya kita ni pada hari yang pertama niat sebulan, taklid mazhab Maliki. Takut-takut tengah-tengah puasa Ramadan tu terlupa niat, maka dia boleh tanggung dengan mazhab Maliki. Sekarang ni ada satu mazhab lagi namanya mazhab Abu Hanifah. Dia sah niat puasa waktu siang hari, tapi dengan syarat sebelum gelincir matahari. Jadi ada jalan, banyak jalan. Taklid mazhab Hanafi. Syarat dia taklid je, tapi tahulah, tak tahu pula. Jadi sekarang ni kalau contoh dia ni dia syok. Okey, sebelum tu. Okey, kita disyaratkan untuk niat puasa sebelum terbit fajar. Soalan, kalau kita niat betul-betul bertepatan dengan terbit fajar, bagaimana? 5.30 subuh, 5.30 kita niat, adakah sah puasa kita ataupun tidak? Mazhab Syafi'i tidak sah atas pandangan mu'tamad. Mazhab Maliki sah lagi. Mazhab Maliki sah lagi. Mazhab kita menurut pandangan mu'tamad tidak sah. Kalau dia itu bertepatan dengan subuh, dia niat puasa, tidak sah. Kerana syarat dia ialah sebelum buka puasa, sebelum fajar. Kemudian kalau contoh dia tu syok, dia tu syok apa? Dia syok terbit fajar kedok lagi, terbit kedok lagi fajar. Kemudian dia niat, dia syok dulu, dia syok terbit kedok fajar, lepas tu dia niat. Sah tak puasa dia? Tidak sah. Kerana apa? Kerana ada unsur taraddud fi niyah, ada berbolak-bolak hati dalam niat. Berbolak-bolak hati dia suruh mana? Dia suruh waktu. Subuh kedok ni, subuh masih subuh ke ataupun tidak? Terbitlah fajar ataupun tidak? Lepas tu duduk dalam syok itu, dia pun niat aku puasa esok hari. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Berbeza kalau dia niat dulu. Kalau dia niat dulu, nawaitu shauma wadina ana da'i fardhi syahri Ramadan sampai habis, kemudian dia baru syok, terbit kedok fajar. Terbit kedok, itu sah. Sebab apa? Atas kaedah al-aslu adamu tulu'il fajr. Asalnya ialah tidak terbit fajar. Sebab kita syok terbit kedok selepas kita niat. Tadi kita syok dulu, terbit kedok, kita pun niat. Niat dalam keadaan taraddud, itu tidak sah. Ni sekarang ni kita niat dengan yakin, cuma taraddudnya, syoknya ialah terbit kedok fajar. Kalau begitu, hak tu sah. Kerana al-aslu adamu tulu'il fajr. Asalnya ialah tidak terbit fajar. Kalau dia syok terbit kedok fajar, kemudian dia niat, hak tu tidak sah kerana berlaku taraddud fi niyah. Tu beza sikit je. Sikit masalah beza, masalah hukum lain-lain dah. Kemudian itu dia panggil niat pada waktu malam. Pada waktu malam tu likulli yaumin fil fardi, pada setiap hari pada puasa yang fardu.
Puasa fardu kena tabiitun niyah, mesti dia meniatkan pada waktu malam. Sebab apa dia kena niat waktu malam? Mana 30 Ramadan 30 kali niat? Mazhab Syafi'i kata kerana puasa ni ibadatun mustaqillah, ibadat yang berasingan, bukan ibadat yang tatabu', bukan ibadat yang berturutan, bukan ibadat yang bersambung-sambung. Macam contoh sembahyang 4 rakaat. Setiap rakaat tak payah niat, kita niat sekali lah. Sebab apa? Dia berturutan. Mazhab Maliki dia kata tatabu', puasa Ramadan ni tatabu', dia berturutan, dia bukannya ibadatun mustaqillah, ibadat yang berasingan. Mazhab Syafi'i melihat ibadat puasa ni yang Ramadan ni ibadatun mustaqillatun, ibadat yang mustaqillah, yang berasingan, maka wajib dia niat puasa tiap-tiap hari. Jadi kalau dalam mazhab Maliki, kalau kita taklid mazhab Maliki, dia kata niat puasa pada awal Ramadan. Tapi kalau perempuan itu haid pada awal Ramadan ataupun nifas pada awal Ramadan, lepas tu berhenti haid pada 5 hari bulan ataupun 5 Ramadan atau 7 Ramadan atau 9 Ramadan, adakah dia perlu niat puasa sebulan tu pada 1 Ramadan dalam keadaan dia haid? Tidak. Ni banyak orang mengajar ni. Orang haid nifas pun kena juga niat 1 Ramadan tu di awal Ramadan supaya dia dapat puasa sebulan tu. Niat puasa sebulan tu tak betul. Dalam mazhab Maliki, seseorang yang haid, perempuan yang haid ataupun nifas lepas suci tu, dia boleh niat sebulan yang baki. Itu bahasa dia. Hak baki, aku niat berpuasa baki daripada sebulan. Tu niat dia. Tu kalau mazhab Maliki. Bukannya kalau dia waktu haid pada 1 Ramadan tu, malam Ramadan pertama tu dia dah niat dah. Padahal dia tu haid, tak boleh. Dia tu haid tak boleh. Tu kalau dalam isu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki lah, kalau orang taklid sebulan ni. Mana tadi? Tu likulli yaumin fil fardi, pada setiap hari pada puasa fardu, puasa Ramadan lah, puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar. Jadi kalau dia niat, kalau ikut mazhab Syafi'i, niat pada bulan pertama, niat pada hari pertama untuk niat sebulan, menurut mazhab Syafi'i tidak sah lah. Tapi menurut mazhab Maliki sah. Sebab tu kita niat untuk taklid mazhab Maliki bila puasa niat sebulan tu. Kalau ikut mazhab Syafi'i, puasa niat sebulan dia sah hak pertama saja. Hari kedua kena niat lain, walaupun hari pertama tu diniat sebulan. Itu mazhab Syafi'i. Sebab tu ulama Syafi'iyah menganjurkan kita berniat sebulan tu dengan mentaklidkan mazhab Maliki untuk sah niat tu dan sah puasa dia. Kemudian jadi niat, bila kata niat di bulan Ramadan, niat apa yang mu'tabar di sisi syarak, iaitu nawaitu shauma Ramadan. Itu dia sudah lafaz lah, nawaitu shauma Ramadan. Sudah dalam hati, aku nak puasa Ramadan. Habis aku nak puasa Ramadan, selesai. Setiap hari, setiap malam, ataupun nawaitu shauma an Ramadan. Ikutlah. Kalau hak paling sempurna yang macam kita nyanyi lah, nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lepas tu disunatkan juga tambah imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Tu jarang kita dengar lah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, tambah imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Itu puasa, niat puasa yang paling akmal, yang paling sempurna. Tapi kalau niat nawaitu Ramadan saja tak apa, tak ada masalah. Jadi bila kata dia niat puasa setiap hari pada puasa fardu, maka terkeluarlah puasa sunat. Puasa sunat tidak wajib niat pada malam hari. Menurut mazhab Syafi'i, puasa sunat boleh diniatkan sebelum zuhur, asalkan sebelum zawal ataupun sebelum zuhur. Selepas zuhur tak boleh lah. Sebelum zuhur boleh. Dan tidak disunatkan, tidak disyaratkan untuk ta'yin, tidak disyaratkan untuk ta'yin. Tidak disyaratkan untuk ta'yin untuk puasa sunat. Tidak disyaratkan untuk ta'yin pada puasa sunat untuk sah. Tapi untuk fadilat kena. Contoh nak puasa Isnin. Puasa Isnin kena ta'yin untuk dapat pahala khusus puasa Isnin. Aku puasa Isnin pada esok hari, contohlah. Kalau dia kata aku puasa saja, sah puasa dia, tapi tak dapat fadilat puasa Isnin.
Sah puasa sebagai puasa, dia panggil puasa sunat mutlak lah. Kalau biasa sembahyang sunat mutlak. Ni puasa pun ada puasa sunat mutlak. Jadi kalau dia tidak niat, dia tidak ta'yin, bukan tidak niat, dia niat tapi tidak ta'yin, maka dia tidak mendapat puasa khusus pada hari itu. Contoh hari Arafah, dia tak niat saja aku puasa Arafah, dia tak niat Arafah tu, dia sebut saja aku puasa je. Sah puasa Arafah tu, tapi dia tak dikira sebagai puasa Arafah. Tak dapatlah fadilat yang diampun dosa tu. Tapi sah lah dia punya puasa tu, sebab tidak disyaratkan untuk sah puasa dengan ta'yin, tidak, untuk puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib ta'yin lah. Puasa kafarah, puasa nazar, puasa Ramadan, tu wajib ta'yin lah. Ramadan tu. Lepas tu dia kata syarat sah untuk puasa, untuk niatnya nawaitu sauma Ramadan, mesti ada perkataan Ramadan. Jadi contoh ya puasa sunat yang ada fadilat khusus, contohnya puasa hari-hari putih, puasa Isnin Khamis, puasa Arafah, puasa Ashura, tu kena ta'yin lah. Saja aku puasa Ashura habis. Tu untuk dapat pahala yang khusus, bukan dari sudut sah. Dari sudut sah dah, tapi nak dapat pahala khusus Ashura, Arafah tu tak dapat kalau dia tidak ta'yin. Tu. Kemudian wa tarku mufattirin. Ni yang kedua. Tadi niat pada awal malam. Sekarang ni yang rukun kedua, wa tarku mufattirin, dan mufattirin adalah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa dia tak akan sebut secara panjang lebar. Kita sebut syarah panjang sikit lah kat tarku mufattirin ni. Tarku mufattirin secara mudahnya ada 4. Perkara yang membatalkan puasa secara mudah, secara umum 4. Pertamanya ialah memasukkan zakar ke dalam faraj. Ni bagi lelaki lah. Memasukkan zakar kepada faraj. Sama ada farah tu farah manusia ke atau bukan manusia, sama ya. Manusia ke atau bukan manusia, sama ada dikubur ke ataupun dubur, sama ada faras itu faras betul ke atau faras tambahan. Semua tu batal berlaku. Contoh dia tak bini lagi, dia pergi cocok dekat lembu, batal. Ini cocok kat lembu nak kerjaan, batal. Sebab apa? Sebab dia telah ilaj, telah menenggelamkan seluruh hasyapah dia ke dalam farah, tapi farah yang selain anak Adam. Farah jin contohnya, sama, batal kok. Namun begitu kalau dia tu apa? Allahumma salli ala Muhammad, dia tu kalau dia tu memasukkan zakat dia ke dalam dubur haiwan, dubur haiwan binatang lah, walaupun dia tidak mengeluarkan air mani, itu khilaf lah. Tapi mazhab Syafi'i kita batal. Dalam mazhab Abu Hanifah tak batal. Dalam mazhab Abu Hanifah, seseorang lelaki dia memasukkan zakat ke dalam dubur binatang tu tidak membatalkan puasa dia. Mazhab Syafi'i batal. Tu yang pertama. Tapi yang kalau khunsa tak batal. Khunsa ni siapa dia? Khunsa muskil lah. Khunsa muskil ni orang yang punya 2 alat. Dia ada farah, dia ada zakat. Jadi kalau seseorang kalau seseorang memasukkan zakat ke dalam farah dia, seseorang orang lelaki lah senang cerita, memasukkan ke dalam farah khunsa ni, batal tak pahala? Batal pahala pula. Batal tak puasa khunsa? Tidak batal. Tidak batal. Dan kalau khunsa tersebut memasukkan zakat dia ke dalam farah orang lain juga tak batal. Lagu mana? Khunsa ni nak batal puasa dari sudut ilaj, dari sudut masuk ni, dia kena masuk dua-dua serentak. Orang lain memasukkan zakat dalam farah dia, dalam masa yang sama zakat dia masuk ke dalam farah orang lain, baru khunsa tu batal. Jadi kita tak pernah jumpa lah khunsa lagi. Kalau ada khunsa khabar lah, nak jumpa interview. Dia mekoh ni dia kena jumpa belakang. Dia kena buat belakang, dia kena buat habis belakang benda yang dalam kitab. Kalau khunsa dia sebut khunsa, kena jumpa lah khunsa ni. Tapi tak jumpa kita. Tu cara batal puasa khunsa dari sudut ilaj. Dia
Zakat orang lain kena masuk farah dia, dia dalam masa yang sama dia masuk ke dalam farah orang lain. Tapi tak berlaku lah. Itu yang pertama. Masuk apa tadi? Masuk zakat ke dalam farah. Makna bersetubuh lah. Masuk zakat ke dalam farah ni makna lain, makna bersetubuh. Okey. Yang kedua ialah al-istimna. Mudah cerita unani. Al-istimna unani iaitu ikhrajul mani bighairi jima'in muharraman kana akhrajahu biyadihi aw ghaira muharramin ka ikhrajihi biyadi halilatihi. Iaitu dia istimna menuntut keluar mani. Menuntut keluar mani itu tanpa melalui jima'. Dengan apa? Sama ada dengan cara haram. Macam mana cara haram? Dia mengeluarkan air maninya dengan tangan dia ataupun gesek kat dinding. Ikut dia. Mana cara? Ataupun secara yang tidak haram, iaitu isteri dia. Yang mengeluarkan air mani suami tersebut. Batal puasa. Istimna ni ikhrajul mani, talabu ikhrajil mani, menuntut untuk keluar mani. Memang khasat dia buat begitu tu nak keluar air mani. Itu istimna. Tak kisahlah dengan tangan kau gesek pintu ke dinding, ikut dia. Dia panggil istimna. Yang ulama buat dengan tangan tu sebab berlaku ghalib jariyan alal ghalib. Ghalibnya dengan tangan lah, tapi tak dengan tangan pun dipanggil unani juga. Asal keluar air mani. Jadi ikhrajul mani, talabu ikhrajil mani itu menuntut keluar air mani itu dia panggil istimna. Istimna onani yang batal ni sama ada bila dia pegang kemaluan dia itu ada hail, ada penghalang, ada kain ataupun tidak, batal juga. Contoh dia main dengan tangan dia, kuk mana? Kuk bawah kain yang tidak ada pelapis, batal. Atas kain yang ada pelapis, batal. Sebab dia buat begitu tujuan dia talabu ikhrajil mani mutlaqan batal. Secara mutlak batal. Sama ada lapik atau tak ada lapik, batal. Sama ada bersyahwat ataupun tidak. Tak ada syahwat, pegang sikit batal. Pegang sikit keluar dah. Batal juga. Sebab dia menuntut keluar. Dia pegang tu tujuan dia untuk menuntut keluar mani, tapi dalam keadaan dia tak ada syahwat lagi, tiba-tiba keluar dah. Batal. Ni payah ni. Barak belakang ni. Sebab apa batal istimna ni? Kerana al-maqsud, apa dia panggil, al-inzalu huwal maqsudul a'zam fil jima'. Inzal, keluar air mani ni ialah maksud yang paling besar, tujuan utama ketika jima'. Maka kalau jima' batal, maka inzal pun batal. Tu kaedah dia. Jadi kalau haram berjima' tanpa mengeluarkan air mani pun sudah batal, apatah lagi keluar air mani yang tanpa melalui jima', batal juga. Kaedah dia. Maka kaedah dia nak kata istimna ni ialah dia qasad inzal. Dia buat sesuatu mengqasadkan inzal, mengqasadkan keluar air mani dan keluar sungguh, batal puasa dia. Tak kisahlah dengan suami, dengan tangan sendiri kau, dengan isteri kau, dengan batu kau, ikutlah. Ada penghalang kau tak ada penghalang, ada kain kau tak ada kain, lantaklah. Asalkan itu dia panggil nak tuntut keluar mani, dia panggil istimna. Okey, yang itu bahagian itu perbahasan istimna yang pertama. Perbahasan istimna yang kedua, dia bukannya talabu ikhrajil mani, dia bukan nak keluarkan air mani, tapi dia buat sesuatu yang boleh mengeluarkan air mani. Tapi bukan tujuan asal dia untuk keluar air mani, bukan. Hak ni ada dua. Pertamanya dia buat kepada apa nama tu? Tadi tu istimna tu ia panggil talabu ikhrajil mani, menuntut keluar air mani. Perbahasan yang kedua di bawah tajuk istimna juga ialah dia keluar air mani tapi bukan tujuan asal dia untuk keluar air mani. Lain tu. Kalau dia keluar air mani dalam keadaan tujuan asal dia bukan keluar air mani, hak tu lain cerita. Hak yang kedua ni dia ada tafsir sikit. Dia ada tafsir sikit. Dia terbagi pada dua. Satu hak mahram, satu yang bukan mahram. Satu hak mahram, satu hak yang bukan mahram. Okey, kalau yang bukan mahram siapa dia? Isteri lah. Dengan isteri lah. Dengan isteri. Dia tak bertujuan untuk istimna, tapi dia sentuh isteri. Apa-apa sentuhan lah, tak kisahlah, sentuh kau, peluk kau, cium tangan kau, ikutlah. Apa-apalah yang bersentuhan dengan isteri contohnya. Yang bersentuhan dengan isteri. Dengan sebab sentuhan tersebut,
Dengan sebab sentuhan tersebut dia keluar air mani, batal tak? Batal ataupun tidak, kena tengok. Kalau dia sentuh isteri, contoh kita kata dia peluk isteri lah, peluk isteri. Dia peluk isteri dia dalam keadaan dia itu tak ada penghadang. Mana isteri bogel dia peluk. Isteri bogel dia peluk. Dia tak jimat, dia tak menuntut, dia tak istimna, dia tidak onani, dia tidak jimat. Dua-dua bogel tapi peluk. Lepas tu peluk tersebut sehingga menyebabkan suami keluar mani. Tidak ada penghalang tu, tidak ada kain yang menghalang kulit dengan kulit, bersentuh kulit dengan kulit. Maka hak tu sama ada bersyahwat ataupun tidak, maka batal puasa dia kalau keluar mani. Sekali lagi, kalau dia tu isteri kita dia panggil bukan mahram lah. Kalau tidak tak kahwin lagi tau. Kita menikah dengan isteri sebab apa? Sebab dia bukan mahram, dia ajnabi, dia dihalalkan dengan akad. Maka lepas akad tu dia tak panggil mahram, dia panggil masih lagi ajnabi. Jadi kalau ajnabi, kalau apa nama? Kalau isteri ni, kita buat contoh isteri yang bukan ajnabi. Kiyahlah yang bukan ajnabi lain. Contoh kalau dia peluk orang lain yang bukan ajnabi, samalah. Cuma kita buat contoh yang halal sikit, taklah haram sangat. Kiyahlah kepada ajnabi lain. Contoh sekali lagi kita kata, kalau dia ni contoh dia peluk isteri, bukan peluk saja, tak kisahlah cium ke, pegang ke, salam ke, ikutlah. Dia peluk isteri. Dia peluk isteri, mana tadi? Dia peluk isteri dalam keadaan tidak ada penghalang. Mana tidak ada kain yang membatasi antara kulit dia dengan kulit dia. Kalau ada penghalang, macam contoh ada kain ni ataupun tisu, walaupun nipis dia keluar air mani, itu tidak batal. Tapi kalau tak ada penghalang langsung, bertemu kulit dengan kulit, suami keluar mani, batal. Tu suami keluar mani, batal. Sama ada suami itu bersyahwat ataupun tidak. Habis. Kalau dia tu sentuh isteri dia dalam keadaan ada penghalang, ada kain, ada tisu, walaupun nipis sekalipun, dan walaupun bersyahwat sekalipun, keluar mani tak batal. Asalkan tujuan buat begitu bukan untuk onani. Tu je. Tapi kalau tujuan dia onani, tu memang batal lah, sama ada dia itu ada penghalang ataupun tidak. Ni banyak orang lecoh ni. Itu untuk orang yang ajnabi. Ni mahram pula yang kedua. Dia mahram pula. Mahram kita ambil contoh sama dia. Contoh ambil kakak ataupun adik. Kakak dah balik dah, kita dah balik dah. Adik balik dah, kita balik dah. Kita sentuh dia. Sentuh dia tu dengan syahwat contohnya. Kita sentuh tu dengan syahwat. Kita sentuh tu dengan syahwat, lagi pula tidak ada pelapik, maka batal puasa kita kalau keluar mani. Bukan sentuh tu batal. Sentuh mahram dalam keadaan tidak berlapik, sentuh mahram dalam keadaan tidak berlapik, dalam keadaan bersyahwat, dia keluar mani, batal. Sebaliknya tak batal. Sebaliknya tidak batal. Macam mana yang tidak batal? Contohnya ialah dia ni pegang kakak ataupun adik dia, ataupun peluk adik dan kakak dia. Berarti apa nama ni? Dia peluk adik ataupun kakak dia. Kemudian dia peluk tu dalam keadaan ada penghalang. Dalam keadaan ada penghalang. Kalau ada penghalang, kalau dia apa nama? Keluar air mani, tidak batal puasa dia. Tidak batal puasa dia. Begitu juga kalau dia pegang adik dia ataupun mahram dia, keluar air mani dalam keadaan dia tidak ada syahwat pun, juga tidak batal puasa dia. Ini untuk mahram. Itu dua tadi. Mahram yang bukan mahram itu untuk orang yang mana kita boleh bersyahwat dengan dia. Bersyahwat dengan dia dengan mana? Tabiat sejahtera manusia lelaki ni yang boleh bersyahwat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Tu dia panggil ittiba'us salimah. Ittiba'us salimah. Tabiat yang sejahtera perempuan ni, laki-laki ni nak pada perempuan lah. Okey, yang bahagian yang seterusnya ialah dia bersyahwat tapi bukannya tempat yang sepatutnya. Bukannya tempat yang sepatutnya. Dengan makna menurut tabiat sejahtera orang lelaki sepatutnya tidak bersyahwat, tapi tiba-tiba bersyahwat. Contoh dia pegang lelaki amrat. Lelaki amrat dia yang tak ada bulu, tak ada janggut. Jambu dia panggil. Tapi syahwat kot tengok dia ni. Tu dia panggil tempat yang tak sepatutnya bersyahwat pada dia, tapi kita bersyahwat. Contoh lain lagi ialah anggota yang selain farah yang terputus.
Contoh tangan perempuan putus, kita tengok tu kita naik syahwat. Bukan farah yang terpotong dah. Anggota lain yang selain farah yang masih kekal nama anggota tu. Contoh terputus tangan ni. Tangan tu terputus. Tangan siapa? Tangan perempuan. Kita pun tengok naik syahwat. Hak ni macam mana? Hak jenis ni. Hak jenis ni tidak batal puasa. Sama ada dia bersyahwat ke, tak bersyahwat ke, sama ada pelapik ke, tak ada pelapik ke, kalau dia keluar mani tak ada batal puasa. Dengan syarat dia tidak qasad onani. Tu ya. Dia pegang-pegang, sedap kan? Keluar mani, tak batal. Sebab apa? Sebab itu bukan tempat tabiat yang sejahtera untuk naik syahwat. Bukan orang normal untuk naik syahwat di situ. Tapi dia naik juga. Itu dia punya pasal. Itu tidak batal puasa dia secara mutlak. Sebab itu bukan tempat syahwat yang sebenar. Tapi yang kata yang tak batal tu selama mana kalau dia tu tak qasad untuk mengeluarkan mani lah. Kalau dia qasad, dia pegang tangan tu dengan qasad nak keluar mani, batal. Tu dah jadi istimna lah. Itu anggota yang selain farah. Sekarang ni kalau dia terjumpa farah yang terpotong, pula dak. Tadi anggota selain farah. Ni farah pula. Farah yang terpotong yang masih lagi kekal nama dia. Kita tengok tu, ni farah ni, dia tak panggil benda lain. Ni farah ni tak panggil benda lain. Maka bila kita inzal, kita sentuh-sentuh itu, kita keluar mani, maka batal puasa dia. Batal puasa dia batal. Habis. Itu kalau buat carta tu nampak tu. Ni kita cakap gitulah. Boleh tengok rakaman ada ni. Lebih itu. Boleh tengok rakaman semula kalau tak sempat. Habis. Kemudian ada masalah lagi. Contohnya keluar mani tapi mimpi basuh. Tu tak apa. Kalau mimpi basuh tu batal. Mimpi basuh batal tu. Malah nak tidur siang buat apa? Takut mimpi. Kalau percaya lagi. Kemudian kata musannif rahimahullah, kata musannif dah. Ada lagi? Tu. Mana tadi? Kalau dengan mimpi tak batal. Kalau mikir tak batal. Kalau tengok perempuan sampai naik syahwat, batu keluar mani tak batal. Tu semua tak batal berlaku. Dia mimpi basah tak batal. Dia mikir perempuan sampai naik syahwat keluar mani tak batal. Ataupun dia tengok perempuan tu naik syahwat sampai keluar mani tak batal. Kecuali dia ada adat. Kecuali dia memang passion dia, kalau tengok perempuan keluar mani maka haram dia tengok, dan kalau dia tengok keluar mani batal. Dengan syarat ada adat. Dia kalau mikir perempuan memang keluar air mani, maka dia tak boleh mikir perempuan. Kalau mikir juga dia keluar air mani, dalam keadaan ada adat dia dah sebelum tu memang keluar air mani, maka batal puasa dia. Habis. Itu disebutkan dalam kitab Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah, dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna'. Habis. Sekarang ni ulama buat masalah lagi, cium bini pula. Cium bini waktu bulan puasa hukumnya makruh. Kalau takut keluar air mani. Kalau sampai tahap keluar air mani jadi haram. Kalau contoh seseorang ini, suami ini dia cium isteri dia. Cium saja. Lepas cium saja, pisah sekejap. Dia pun keluar air mani. Suami itu. Dia cium isteri dia. Lepas tu habislah, selesai. Dalam lebih kurang seminit dua tu, tiba-tiba keluar air mani. Keluar air mani. Maka macam mana? Sah ke tidak? Batal ke tidak puasa dia? Maka kena tengok, dia ada perincian. Kalau syahwat dia tadi, syahwat waktu cium tu masih syahwat yang waktu cium tu dengan zakar yang tegang tu masih sama, masih berterusan. Sejak dia cium bini dia tu, tegang zakar itu sehingga keluar air mani. Kalau syahwat itu masih berterusan sehingga dia keluar air mani, maka batal. Dia cium bini dia, waktu cium bini dia tu bersyahwat, tegang zakar dia, lepas tu cerailah dengan isteri dia tu, pisah 2 saat 2 minit. Dalam keadaan 2 minit tu tegang zakar dan masih bersyahwat sehingga keluar air mani, tu batal. Tapi kalau tidak, dengan mana dia dia cium isteri dia dalam keadaan bersyahwat, contohnya, kemudian habis dah syahwat dia,
kemudian tiba 5 minit 10 minit kemudian naik syahwat semula tiba-tiba sampai keluar air mani, itu tak batal. Pelik-pelik belakang ni. Ini istimna, habis. Yang ketiganya ialah al-istiqa'ah, iaitu nak muntah. Istiqa'ah ni tadi istimna ni talabu khuruji al-mani, al-istiqa'ah talabu khurujil qai'i, tuntut keluar muntah. Dia tak mau muntah, dia paksa muntah. Tu al-istiqa'ah, tak ada kerjaan dia panggil. Dia panggil talabul qai', menuntut keluar muntah sampai muntah sungguh, maka batal puasa dia, walaupun tidak kembali satu benda yang dia muntah tu ke dalam semula. Dia korek itu korek, dia pun muntah, batal puasa, batal, walaupun muntah tersebut tak batal balik masuk ke dalam halqum. Batal juga batal, kerana itu perbuatan al-istiqa'ah, menuntut muntah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man zara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'u falyaqdi. Siapa-siapa yang muntah dia itu tak disengajakan, bahkan kerana penyakit, kerana penyakit, dalam keadaan dia berpuasa, maka tidak perlu qada', dengan mana sah puasa dia. Tapi kalau siapa-siapa yang saja-saja nak muntahkan diri sendiri, itu perlu qada' semula, kerana dia tidak sah puasanya. Jadi kalau ghalabatul qai'i, muntah dengan sebab penyakit, dengan sebab tak ada rancangan apa, tiba-tiba muntah, tu tidak batal. Tidak batal tu selama mana tidak kembali sesuatu ke dalam halqum dia. Contoh dia muntah sebab apa? Demam contohnya. Batal tak? Tak batal. Tak batal. Kecuali kalau dia sengaja telan apa yang dia muntah. Sebab tu kalau muntah ni, kalau kita muntah sebab penyakit ni, kena cepat-cepat kumur supaya kita tak batal puasa kita. Kalau kita muntah-muntah, ada sisa-sisa dalam mulut kita yang muntah tu, kita pergi telan dengan sengaja, batal. Telan dengan sengaja sehingga melepasi makhraj huruf kha menurut pandangan Imam Rafi'i, ataupun selepas makhraj ha menurut Imam Nawawi, batal. Dia khilaf zahir mulut ni start mana? Zahir mulut ni start mana? Zahir mulut menurut Imam Rafi'i start dia pada makhraj kha, pada atas sikit. Imam Nawawi pada makhraj ha. Mana kalau makhraj ha dan kha masih lagi zahir menurut Imam Nawawi. Bawah daripada tu batal, iaitu makhraj hamzah. Makhraj hamzah ittifaqlah, sepakat ulama itu batin dah, itu batin mulut. Kalau zahir mulut itu khilaf. Ulama Imam Rafi'i kata makhraj kha, mana menurut Imam Rafi'i makhraj ha tu sudah batin. Kalau menurut Imam Nawawi makhraj huruf ha tu ialah yang zahir. Mana kalau kha zahir, ha zahir, hamzah baru batin. Tu. Jadi kalau dia telan sesuatu daripada muntah dia melepasi had makhraj huruf kha ataupun ha, batal. Ada khilaf ulama tu lah. Sebab itu ulama menuntutkan orang yang terpaksa muntah atau puntah sebab penyakit ni perlu segera berkumur. Wajib lah tu, sebab tu najis lah. Dituntut untuk segera berkumur, segera membasuh dan segera mengkuburkan. Kalau tidak, dia akan boleh membatalkan puasa dia kalau dia telan. Kemudian contoh lagi dalam bawah tajuk istiqa'ah ialah kalau seseorang menelan air liur yang najis. Contoh gusi dia, gusi dia berdarah, dia pun telan sekali dengan air liur, maka batal puasa dia. Patut. Kecuali kalau dia dibalakan dengan gusi berdarah. Tu lain. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut dalam kitab Nihayatuz Zaid, dia kata kalau seseorang itu dibalakan gusi berdarah, dengan mana semua gusi dia berdarah, kumur-kumur berdarah, susah nak berhenti, banyak masanya dengan darah. Tu kalau telan tak batal, dimaafkan sebab masyaqqah. Tapi kalau dia bukan pasien gigi gusi, dia tahu ada darah, dia pergi telan, batal. Siapa suruh pergi telan? Kemudian di bawah tajuk istiqa'ah juga ialah kalau masuk lalat. Lalat kau, nyamuk kau, cicak kau. Bukan nak jadi cicak man, bukan. Masuk lalat atau masuk nyamuk atau masuk serangga apa-apa sampai ke halqum dia.
sampai ke halqum dia tanpa dia qasad untuk makan. Dia dengan mulut lah, dia nguap masuk lalat. Dia tutup mulut. Dia nguap masuk lalat, tak tutup mulut. Masuk lalat tu ke dalam halqum dia. Lepas masuk lalat tu ke dalam halqum dia, dia pun usaha untuk mengeluarkan lalat tersebut daripada halqum dia sehingga melepasi makhraj makhraj ha. Dia dah masuk dalam dah. Masuk dalam dengan mana? Pada makhraj ha. Dah masuk pada batin mulut dah. Lepas tu dia kehek sampai keluar kepada makhraj huruf kha atas pandangan huruf makhraj huruf ha atas pandangan mu'tamad Imam Nawawi, ataupun makhraj huruf kha atas pandangan Imam Rafi'i, maka batal puasa dia. Kerana itu dipanggil sebagai istiqa'ah. Sekali lagi, lalat dia masuk dalam mulut. Dia dengan mulut dia menguap masuk lalat sampai masuk ke dalam halqum. Dia pun usaha kehek sampai keluar lalat tu ke zahir mulut. Hak tu juga dia panggil batal puasa kerana dipanggil masuk dalam bab istiqa'ah, menuntut keluar sesuatu. Bahaya. Jadi kalau masuk tu telan je lah. Rezeki tu awak gana, tak boleh makan nasi, makan lalat. Asal makan. Tapi kalaulah dengan sebab lalat tu masuk, dia kalau tak bawa keluar akan jadi mudarat atas diri dia, nyakit dan sebagainya, contohlah, maka boleh dia bawa keluar dalam keadaan boleh dia bawa keluar, boleh bawa keluar, boleh bawa keluar. Boleh bawa keluar, tapi wajib qada puasa. Sebab apa? Sebab batal juga tu. Tak ada masalah, batal juga. Dia boleh bawa keluar, boleh, dah darurat tu. Kalau tak bawa keluar, contoh boleh mati contoh. Boleh bawa keluar, boleh, tapi batal puasa, kena qada semula. Kalau dia tu puasa Ramadan lah, kalau dia puasa fardu lah. Kalau puasa sunat tak payah qada dah. Begitu juga kalau contoh dia ada penyakit, dia pergi hospital, doktor kata kena muntah. Tak tahulah penyakit apa ni, contoh takdir saja. Doktor kata kena muntah. Padahal kita sedang puasa Ramadan sekarang ni. Dia suruh kita buat sesuatu supaya muntah. Batal tak puasa kita? Boleh tak kita buat gitu? Boleh. Tapi batal, wajib qada. Sebab apa? Kerana berubat tak ada masalah. Jazalahu. Harus. Untuk perubatan harus. Tapi dia sudah batal, tak batal. Okey, habis. Kemudian dalam bab istiqa'ah ini juga ada termasuk perbahasan berkaitan dengan hingus. Berkaitan dengan hingus ataupun kehok lah. Hingus ataupun kehok. Jadi kalau seseorang dia mengeluarkan kehok, kehok dekat tekak ni, dia pun keluar itu. Tak ada kerjaan. Dia pun keluar, dia pun ludah tu. Dia pun ludah tu. Batal tak puasa dia? Tak batal menurut pandangan asah. Sebab apa dia masuk dalam bab istiqa'ah? Sebab nak tahu itu dipanggil istiqa'ah ke tidak, itu dipanggil tuntut untuk keluar sesuatu ke tidak. Kan kita kehek tu nak tuntut keluar sesuatu, keluar apa? Keluar gelemok ataupun kehok tu. Itu tidak batal menurut pandangan asah. Kerana apa? Kerana ada hajat kepada kehek tu. Maka bila ada hajat, para syarak merukhsahkan dia, tak ada masalah. Tak batal. Ni tak batal. Hak tadi batal. Begitu juga kalau contoh hingus kita ada kat hidung ni, dia turun sendiri sampai ke batin mulut kita. Dia masuk sampai ke dalam batin mulut kita. Ataupun kehok kita yang ada kat sini, dia turun sendiri masuk ke dalam batin mulut kita. Itu tidak menjadi masalah, sah puasa dia tanpa khilaf. Dah turun sendiri buat kan? Kalau kita buat tu lain cerita lah. Ni tak ada ikhtiar, tak ada usaha, dia turun sendiri. Tu tidak ada masalah. Dan kalau dia turun, tadi kalau turun batin mulut, kalau dia turun, dia boleh rasa di zahir mulut. Contoh pada makhraj ha. Dia kehok tu ada pada makhraj ha atas pandangan Imam Nawawi, ataupun makhraj kha atas pandangan Imam Rafi'i. Dia turun tapi masuk ke had zahir mulut. Dan dia boleh nak ludah, tapi dia tak ludah, dia telan, batal puasa. Sikit tu. Tadi turun, masuk terus dalam batin mulut, dengan mana nak kehek tak boleh dah, memang batin dah. Kan? Tu tak ada masalah, tidak ada khilaf, tak batal. Tapi kalau dia turun sesemua dah, hingus tu
ataupun qahar tu, dia turun-turun masuk pada hak zahir mulut. Bila masuk hak zahir mulut, dia boleh tak ludah? Dia boleh ludah. Tapi dia tak mau ludah, dia telan, batal puasa. Tapi kalau dia tak boleh ludah, maka tak batal puasa dia. Dia kehek-kehek tak boleh juga. Tak apa. Tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Itu mudahlah. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Okey, sesuatu ni sesuatu apa? Sesuatu yang jenis dunia, bukan jenis akhirat. Mana? Contoh dia jenis dunia apa? Makan nasi. Nasi mana? Nasi yang dimasak oleh ibu. Bolehlah. Itu dunia tu. Tapi kalau nasi yang dimasakkan dalam syurga, bawa turun dia makan, tu tak batal. Ada ke? Ada ke tak ada lain cerita. Mana nak kata batal ke tak? Mana tahu kita ni wali wali Allah Ta'ala turunkan nasi pada syurga, kita pun makan, batal tak batal? Tapi nasi pada syurga sungguh lah, ni setan bagi makan jeng. Jadi sesuatu yang jenis dunia, walaupun sesuatu tu bukan jenis dimakan. Contohnya batu bukan jenis dimakan, kita masuk dalam mulut telan, batal puasa. Kemudian masuk tu ke dalam mana? Ke dalam rongga yang terbuka, dia panggil. Ke dalam rongga yang terbuka. Ke dalam rongga yang terbuka, meskipun rongga tersebut tidak boleh mengharamkan makanan. Yang boleh mengharamkan makanan rongga mana? Rongga mulut lah. Rongga mulut boleh mengharamkan makanan. Yang tak boleh mengharamkan makanan mana? Contohnya batin telinga, batin mata, batin telinga, batin hidung. Mata dia tak panggil sebagai manfaz maftuh, rongga terbuka dah. Menurut pandangan mu'tamad, mata tidak dikira sebagai rongga yang terbuka. Sebab itu kalau kita pakai celok ataupun pakai aimor kemudian berasa tertelan masuk ke sini, batal tak batal atas pandangan mu'tamad. Sebab apa? Sebab mata tidak dikira sebagai rongga. Tu jadi rongga yang batal mana? Iaitu mu'tamadnya ialah hidung. Hidung ni nak sampai mana? Sampai atas ni. Dia melebihi qasbah. Qasbah ni batang hidung ni, kayak tulang ni. Kalau dia masih lagi ada dekat sini, tak batal gitu. Dia kena melepasi batang hidung yang tulang ni. Baru batal. Jadi kalau kita masuk sesuatu hidung, kita korek hidung, batal tak batal? Cuma merepek lah buat korek hidung. Korek hidung kat sini, contoh, batal tak batal? Kalau kat sini tak batal kok, sampai sini tak batal kok, sampai lepas tu dia jolok pakai itu pun batal. Itu tak ada kerjaan belakang. Pekoh gitu lah. Awak kan tu apa tadi? Jadi mulut, mulut. Batu telinga pula. Hidung. Batu telinga. Telinga tu sampai dalam dalam. Kalau sini tak ada salah. Hak ni zahir lah. Kita boleh korek. Masuk sampai dalam, batal. Masuk sampai dalam, batal. Lagi, lubang kemaluan, kita masuk sesuatu, batal. Sama ada lelaki atau perempuan. Masuk sesuatu ke dalam farah, batal. Masuk sesuatu ke dalam zakat, batal. Batal. Sebab itu dalam bab darah wanita, bila berkaitan dengan istihadah, dia perlu memakai cawat tu. Dia ada perbahasan cawat tu. Cawat tu tak payah pakai kalau dia puasa. Sebab kalau dia pakai kena masuk dalam jadi batal. Apa lagi ya? Kemudian dubur. Istinja kena jaga-jaga. Jangan masuk jari, bukan. Di dubur ni dia ada kawasan yang wajib istinja. Kalau kita berak tu, berak keluar air besar tu, kita wajib cuci kan? Wajib cuci. Wajib cuci tu kawasan yang wajib cuci saja yang kita perlu basuh. Kawasan yang tidak melibatkan perlu istinja, kalau kita masukkan jari ke dalam dia, batal puasa. Jadi kalau kita masuk dalam jari tu, korek-korek pula, batal puasa. Kecuali dia memang dia memang berhajat kepada masukkan jari dia untuk keluarkan habis tahik dia. Tu tidak mudarat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Itu dimaafkan. Begitu juga kalau orang buasir dia buasir terkeluar, dia nak masukkan balik, jadi batal tak? Tak batal, kerana uzur.
Itu keuzuran yang diberikan syarak. Jadi jaga-jaga. Begitu juga kalau seseorang itu tahi dah. Ulat tahi dia keluar, ulat tahi dia keluar daripada dubur dia. Ulat tu pun tengok kiri kanan. Ini dunia apa ni? Dia masuk balik, batal puasa kita. Warna ulat masuk kita batal. Nak buat gana kita punya. Itu juga ulama bermasalah. Kalau kita terang tahi dah panjang 1 meter tahi, tak keluar lagi. Panjang dah zuhir dah. Tiba-tiba dia dengar mercon termasuk balik. Dia serak masuk balik, batal puasa. Pelik-pelik belakang tahi tu dah masuk dah, dah keluar 1 meter, tapi tak putus lagi. Dia boleh pula sombat balik masuk dalam, batal. Tu semua benda pelik tapi batal. Tu pelik belakang tu. Dia kalau tak jumpa lagi dia tak ada apa. Dia kalau jumpa baru timbul iskal. Baru timbul macam mana? No dah hilang lah. Tu yang keempat. Habis kemudian sama jugalah kalau farah perempuan, kalau dia masukkan sesuatu dengan jari dia batal puasa. Kenapa? Kerana tidak wajib membasuh ke dalam farah. Yang wajibnya di luar farah. Jadi kalau dia masuk jari dan masuk sesuatu ke dalam farah, hukum dia batal. Sama orang dengan dubur tu. Kecuali kalau dia berhajat kepada basuh dubur dalam tu, itu tidak batal. Apa lagi? Mulut, lepas tu telinga, hidung, farah, dubur. Satu lagi, puting. Lubang puting tu. Lubang puting dada tu. Masuk sesuatu batal. Tu 6 mulut, telinga, hidung, kubul, dubur dan juga puting. 6. Tu. Habis. Tu mana tadi? Jadi kalau telinga batal lah masuk dalam. Kita mau masuk kayu dalam. Batal. Masukkan tembak ke dalam, batal. Tu untuk telinga. Tu masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Mana kalau keluar tak batal. Contoh kita mengeluarkan gelema ataupun kehok tu tak batal. Macam tadilah, bahasan tadi itulah. Begitu juga bila kita kata ain, batal masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka ni ialah ain, maka terkeluarlah athar. Athar ni kesan. Macam mana contoh athar? Contohnya ialah bau. Bau apa? Bau atar contohnya. Ataupun bau masakan orang. Tu tak batal. Walaupun sengaja kita bau, tak batal tu. Sebab apa? Sebab itu athar, kesan. Dia bukan ain. Dia bukan ain. Maka kalau masuk pun tak ada masalah. Tidak batal puasa dia. Tidak batal puasa dia. Tapi berbeza kalau asap. Kalau asap ada perbahasan sikit. Asap. Bakar. Tukang kebun kita bakar. Bakar apa? Bakar pokok. Batang-batang kau sampah dia bakar. Asap macam bakar tu. Asap kelabu. Dia mari kat kita. Kemudian kita sengaja buka ruang yang terbuka untuk masukkan asap tu ke dalam rongga kita. Contoh dia apa? Dia buka mulut ke, ataupun dia sedut masuk dalam hidung ke. Dia sedut dalam masuk dalam hidung ke, kita sengaja. Maka tidak batal puasa. Tak batal juga. Walaupun sengaja sekalipun. Kenapa? Kerana asap tu yang bakar tu, dia dari sudut uruf tidak dipanggil ain, tapi panggil athar. Dia tak panggil ain. Jadi kalau kita sengaja pun hirup kau buka mulut kau, telan asap tu, tak ada apa. Kita kena try buat ni. Tapi beza dengan asap rokok, beza dengan rokok. Rokok batal. Lagi ta'asyal bijirmi al-iqna', dia disebut tak ingat dah ulama tu asalnya berfatwa hukum merokok hukum merokok tidak batal puasa. Selepas diteliti, sebab apa dia kata tidak batal puasa? Kerana dia menganggap bahawasanya rokok tu asap-asap tu hanya athar, bukan ain.
Kemudian ulama tu kaji, tak jadi ni nampak ada kesan dia ada ain dia. Dia ada ain dia masuk paru-paru, dia ada ain dia, bukan semata-mata athar, maka diubah fatwa tu jadi batal. Dan merokok, orang yang merokok di bulan puasa ataupun waktu puasa, batal puasa dia kerana dia itu ada ain, dia bukan kesan, dia bukan athar, dia ain, dia kategori sebagai ada ain. Begitu jugalah shisha dan sebagainya sama. Macam kita kata tadi, ain itu ain dunia, benda dunia. Kalau akhirat tidak ada masalah. Baru mari turun nasi goreng daripada syurga, tak apa orang makan. Sebab apa? Sebab yang batalnya ialah ain dunia. Sebab itu ada tafsiran kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa wisal, puasa berturut-turut yang diharamkan atas umat dia. Mana puasa seminggu derek tak buka, puasa 2 minggu derek tak buka. Boleh ada dua tafsiran. Pertamanya, Allah Ta'ala beri kekuatan dan beri kekenyangan pada Nabi SAW walaupun tak makan. Yang kedua ialah Nabi SAW makan, tapi makanan syurga. Sebab makanan syurga tak batal puasa. Tak batal puasa. Jadi boleh puasa wisal tu. Zohir nampak puasa, tapi tengok Zohirnya, ni makan tapi makan benda dunia, dia tidak batalkan puasa, dia masih lagi berpuasa. Tu khilaf ulama pada penafsiran puasa wisal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Jadi bila kata rongga yang terbuka, maka terkeluarlah rongga yang tidak terbuka. Contoh mata. Mata kita masuk air mor, masuk celok, sampai terasa celok dan air mor tu dalam halkum kita. Itu tidak batal. Begitu juga kalau kita mandi, bulu roma, lubang-lubang bulu roma ni serak air, tu pun tak batal. Ni ada bulu roma ni serak, ada lubang ni. Buh minyak, sapu minyak tu masuk dalam kulit, dalam lubang rongga tu, itu pun tidak masalah, tidak ada masalah. Itu bukan manfaz maftuh, bukan rongga yang terbuka. Banyak benda kan. Habis. Itulah 4. Ada lagi ni, sekejap cari. Habislah. Habis. Itu 4 perkara yang membatalkan puasa. Mungkin lepas ni dia akan tafsir lagi lah. Itu antaranya. Sebab tarku muftirin ni ialah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Itu merupakan rukun puasa. Dia masuk dalam rukun puasa. Mana sekali dia akan bahas batalnya puasa kenapa. Itu antara salah satunya. Yang kita sebut 4 ni tak sebut dalam Safinatun Najah. Dia sebut juga perkara yang membatalkan puasa tapi lain. Itu sekali akan datang. Kemudian seterusnya, zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dhurin, yakni wajib meninggalkan segala perkara yang membatalkan yakni wajib meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa itu dengan 3 syarat. Pertamanya zakiran, dia ingat. Yang pertamanya zakiran, ingat apa? Ingat bahawasanya dia sedang berpuasa. Dia ingat, aku sedang puasa ni, maka terkeluarlah lupa. Maka kalau dia makan berapa? 10 pinggan. 10 pinggan nasi dagang, tapi lupa, tak batal. Walaupun banyak sekalipun. Sebab apa? Sebab syarat nak bagi batal zakiran, iaitu dia mesti ingat dia tengah puasa. Kalau lupa tidak batal. Sebab orang yang lupa ni tak terkait lah larangan dan suruhan atas dia tak terkait. Jadi bebas, tak ada masalah. Jadi tidak batal puasa dia. Yang keduanya ialah mukhtaran. Yang kedua mestilah dia pilih. Mana dia sengaja sekeleng. Dia sengaja sekeleng. Maka kalau dia dipaksa, maka tidak batal puasa dia. Dia dipaksa orang. Seorang pegang tangan dia belah kanan, seorang pegang tangan belah kiri, seorang pegang kaki kanan, kaki kiri. Seorang pegang muka dia, dia pun ngangah masuk mulut. Batal tak batal? Ataupun orang acuh pistol, tak makan, tak buka puasa, aku tembak, kita pun makan. Batal tak batal? Sebab mukrah, dipaksa. Tapi dipaksa oleh orang yang keahlian untuk paksa lah. Ini ada orang paksa ada orang paksa aku makan. Tu yang aku makan tu tak batal tu. Siapa yang paksa? Dia kata orang yang paksa saya tu ialah adik saya umur 7 tahun, dia paksa saya makan, dia cucuk lidi. Kalau tak makan dia cucuk lidi. Tu tak kena tu.
Itu tak beri mudarat atas kita. Yang paksa ni yang boleh memudaratkan kita kalau kita tak buat. Contoh hancur pistol. Kalau lidi dia cucukkan mati pun. Tak sakit pun tak mati. Habis. Tu mukhtarat. Mestilah dia itu segeleng. Kemudian ghaira jahilin ma'dhurin, iaitu tidak jahil yang diuzurkan. Apa jahil yang diuzurkan? Dua. Pertamanya dia itu baru masuk Islam. Yang keduanya ialah dia jauh daripada majlis para ulama. Dia duduk di hutan jadi dia tak tahu. Rupa-rupanya batal makan ni batal puasa. Dia tak tahu. Maka tidak ada masalah. Tidak batal puasa dia. Dia tak tahu bersetubuh itu batal puasa. Tak ada masalah. Boleh. Bagi orang siapa dia? Jahil yang diuzurkan. Makna kalau jahil tak diuzurkan, dengan makna dia dah lama dah masuk Islam, 40 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Kemudian dia pula dekat dengan majlis ilmu, dia tak pergi. Tu jahil yang tak diuzurkan. Jadi kalau dia makan juga walaupun tak sengaja, tapi dia tu tetap batal. Walaupun tak sengaja pula. Dia tu makan dia tu makan dalam keadaan jahil, tapi jahil tu tidak diuzurkan, maka batal juga puasa dia. Jadi syarat batal-batal itu dengan syarat 3 ni. Pertama dia ingat, kedua segeleng dia, yang kedua tidak jahil yang diuzurkan. Baru batal perbuatan yang batal tadi. Mana kalau dia tu makan nasi, dia ingat dia puasa, dia ingat dia puasa tapi dipaksa, tak batal. Ataupun dia lupa dia puasa, dia makan, tak batal. Ataupun dia ni segeleng makan dan dia ingat dia puasa tapi tak tahu, rupa-rupanya tak boleh makan, dia baru masuk Islam, tak batal. Tu ghairu jahilin ma'sumin. Habis. Kemudian saimun, orang yang berpuasa. Para ulama menjadikan as-saim, orang yang berpuasa ni sebagai rukun. Kerana apa? Kerana tidak terjadinya puasa itu melainkan mestilah ada orang yang berpuasa. Kita tak dapat tergambar dalam kepala otak puasa ni gambaran lagu mana, tak dapat tergambar, melainkan kita menggambarkan seorang manusia yang sedang berpuasa. Maka saim tu jadikan rukun. Adapun sembahyang lain, sembahyang kalau tak ada orang pun 13 rukun tu kita dapat gambarkan, rokok gini, tidak gini, sujud gini. Tapi kalau puasa tak boleh. Maka para ulama meletakkan saim iaitu orang yang berpuasa sebagai rukun dalam puasa. Habis. Kemudian faslun, ay hadha faslun fi bayani mujibi kaffaratil jima'i fi nahari ramadhana wa ma yadhkaru ma'ha. Ini satu fasa pada menerangkan perkara yang wajib dibuat kalau orang lelaki jima isteri waktu siang Ramadan. Ni parok belakang. Sebab tu tidak digalakkan nikah bulan Syaban. Sebab apa? Takut laju. Sembang kemas. Sembang kemas tu simpan dalam loker. Dah banyak orang lah. Mesej itu. Ada tak qaul tak ada qaul. Wajib-wajib lah. Main qaul lah. Jadi kalau bila kata apa nama tu? Puasa bersetubuh dengan isteri siang hari bulan Ramadan, maka kalau malam tak ada masalah. Macam kita cerita tadi, awal-awal Ramadan Islam tu, selepas buka puasa, selepas sembahyang Isyak tak boleh makan, tak boleh jima dah. Tapi selepas pada tu diberikan kelonggaran. Selepas turunnya ayat wa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, pada malam hari puasa, ar-rafathu ayil jiba'u, iaitu setubuh. Boleh habis. Baik. Kemudian jadi dia kata tadi tu kita kata 4 perkara yang membatalkan puasa. 4 perkara yang membatalkan puasa. Ni masuk jima' ni dia ada kafarah dia. Apa yang perlu dibuat oleh orang lelaki yang telah berjima' dengan isteri dia. Ni. Jadi dia kata wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kaffaratul 'uzma. Wajib serta qada bagi puasa. Kalau contoh dia tu bersetubuh dengan isteri dia pada waktu siang hari, contoh sebelah Ramadan. Nanti selepas Ramadan habis, wajib dia qada 1 hari yang dia telah batal puasa dengan sebab jima' tu. 1. Tak habis gitu. Kemudian lis-shaumi al-kaffaratu al-'uzma. Yang kedua dia wajib kena atas dia kaffaratul 'uzma, tu nama dia. Al-kaffaratu al-'uzma. Al-kaffaratu al-'uzma tu nama dia.
Maka apakah kafarah uzma yang dia kena buat? Dia panggil kafarah uzma di dalam bab puasa Ramadan yang jima bulan siang hari bulan Ramadan ni, dia kena ikut tertib. Dia 3. Pertamanya ialah kena membebaskan hamba. Kena membebaskan seorang hamba perempuan yang bebas daripada aib. Mana dia tidak ada penyakit, dia tidak ada kecacatan. Wajib membebaskan seorang hamba perempuan yang tidak ada aib, yang tidak ada kecacatan padanya. Maka kalau dia membebaskan harta, kalau dia membebaskan hamba yang mana hamba tu ada cacat celah untuk buat kerja, maka tidak sah untuk dia menebus kafaratul uzma. Tu. Kemudian tu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua ialah kalau dia tak mampu buat, contoh zaman sekarang mana ada hamba dah, kita mampu, maka yang kedua dia perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksud berturut-turut 2 bulan lah, 2 bulan berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Macam mana kalau satu hari daripada 2 bulan tu rosak puasa dia, batal puasa dia, dia kena ulang semula 2 bulan. Dah hari yang second lah dia pergi batalkan puasa dia, wajib istimnah 2 bulan pula. Mula semula hari lah dah ni, dia pergi batalkan puasa dia dengan sengaja, istimnah lagi 2 bulan. Gitu, dia kena ulang semula 2 bulan. Walaupun batal puasa tu, sengaja membatalkan puasa tu di akhir ke, di tengah ke, ataupun di awal. Wajib dia puasa, wajib dia istinah juga. Begitu juga dia wajib memulakan semula 2 bulan berturut-turut tu kalau dia terlupa niat. Dia terlupa niat malam tu, dah macam mana puasa, tak sah puasa, lepas tu ulang balik 2 bulan. Ataupun dia tu sakit, dia pun sakit, dia buka puasa, hari terakhir yang 2 bulan tu dia sakit, dia terpaksa buka puasa, wajib 2 bulan lagi. Cari pasal lakar tu. Jadi kesimpulan dia, tak payahlah. Banyak muzlah masjid sudah bulan Ramadan. Tapi 2 bulan berturut-turut ni, kalau dia putus puasa dia dengan sebab gila, bulan dah 40 hari dah puasa, hari ke-41 dia puasa, tiba-tiba gila kan membatalkan puasa dia, maka dia tidak perlu untuk mulakan 2 bulan lagi, tak payah, teruskan saja. Sebab itu ada uzur syarak dengan sebab gila. Ataupun dia ni pengsan seharian daripada sebelum subuh sampai lepas maghrib, tu tak sah puasa dia. Kerana kalau orang pengsan seharian tidak sah puasa. Dah putus ke? Tak putus, boleh teruskan. Habis. Kerana apa? Kerana gila dan pitam pengsan ni, dia batal puasa bukan sebab ikhtiar dia, tapi ittirari. Dia ittirari, bukan ikhtiari. Kalau macam tadi ikhtiari, kalau macam tadi ikhtiari, kalau macam tadi dikira sebagai ikhtiari. Ini ittirari, tak nak elok dah. Kemudian apa lagi kalau puasa kafarah yang 2 bulan berturut-turut ni, wajib niat tiap-tiap hari lah, macam puasa Ramadan. Sebab puasa kafarah ni puasa wajib, jadi wajib niat tiap-tiap hari. Walaupun dia tidak ta'yinkan niat dia ni kafarah jima' ke kafarah apa, asal niat puasa kafarah sudah, saja aku puasa kafarah, habis, selesai. Walaupun dia tak kata saja aku puasa kafarah jima', tak payah. Apa kafarah sudah. Tu Kemudian lagi masalah berkaitan 2 bulan puasa ni. Habis. Tu tertib yang kedua. Kalau sekarang ni dia tak mampu puasa. Tadi kata yang pertama ikut tertib hamba, bebaskan hamba perempuan. Kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu ni macam mana? Tak mampu ni ada 2. Pertamanya tak mampu langsung. Memang tak boleh lah. Doktor kata kalau mau puasa sehari mati. Memang tak boleh lah. Tapi bersetubuh boleh pula. Tak boleh dah. Ataupun yang kedua, dia boleh puasa tapi tak mampu 2 bulan berturut-turut. Dia boleh puasa dia boleh puasa bahagi-bahagi. Mana hari ni boleh puasa, minggu ni boleh puasa, minggu depan tak boleh puasa.
Minggu ni boleh puasa, minggu depan tak boleh puasa. Dia hanya mampu puasa secara tafarruq, secara pisau-pisau. Bukannya tatabu' berterusan. Sebab apa tak boleh? Sebab ada masyaqqah yang bersangatan hajat. Tak kisahlah masyaqqah apa benda tu. Sehingga ulama mengatakan hatta kalau dia ni ada masyaqqah, memang pesen banyak jimat bini. Kalau dia tak jimat bini, syahwat tadi. Contoh. Ini di kategori orang yang ada masyaqqah, yang mana kalau dia tak jimat, dia tak boleh. Tu ada masyaqqah tu. Maka kalau orang begini, dia pergi yang ketiga, iaitu memberikan makan kepada fakir dan miskin 60 orang. 60 orang. Fakir atau miskin. Fakir atau miskin dalam bab zakat. Dia kena bagi makan. Seorang kena bagi makan 1 mud. 1 mud lah. 1 mud lebih kurang 600-700 gram. Tapi kita kalau kita malas kan, sekilo lah. Tu. Satu orang 1 mud. Tak boleh kalau tak boleh 1 mud tu kita bahagi kepada 3 orang, tak boleh. 1 mud 1 orang. Tapi kalau banyak mud bagi ke seorang boleh. Tapi kalau sikit tak boleh. 1 mud untuk seorang. Tapi kalau kita bagi 5 mud untuk seorang boleh? Boleh. Tapi tak boleh 1 mud ni dikongsi oleh ramai orang, tak boleh. Tu dia punya kafarah dia. Okey, sekarang ni masalah. Kalau kita sudah berpuasa, kita tak mampu untuk merdeka hamba. Kita tak mampu merdeka hamba. Kita pun puasa. Lepas kita puasa, tiba-tiba kita ada kemampuan untuk bebaskan hamba perempuan. Adakah kita perlu bebaskan hamba perempuan ataupun tidak? Jawabnya tidak perlu. Tapi sunat sahaja. Begitu juga kita ni tak mampu puasa, kita bagilah makanan kepada 60 orang miskin. Tiba-tiba lepas dah bagi, kita ni tiba-tiba dikategorikan sebagai orang yang boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Adakah mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun tidak? Tak perlu. Tapi sunat sahaja. Sebab dah ada kemampuan. Tu Okey, sekarang ni yang ketiga, yang terakhir. Okey, sekarang ni kalau tak mampu berlaku macam mana? Dia tak mampu bebaskan hamba, dia tak mampu puasa 2 bulan, dia tak mampu untuk beri makan 60 orang miskin. Maka dia panggil menurut pandangan Al-Azhar, menurut pandangan Mu'tamad, berada pada zimmah dia. Apa maksud berada pada zimmah dia? Berada pada tanggungan dia. Dengan makna kalau dia mampu, dia wajib buat. Kalau tak mampu sampai mati, tak apa. Dia tak wajib, dia tak mampu tu, dia tertanggung atas zimmah. Zimmah ni ada tanggungjawab yang dia belum selesaikan. Dia ada hutang dengan Allah Ta'ala. Gitu kan. Maka dia bila tak mampu tiga-tiga ni, dia ada hutang dengan Allah Ta'ala. Bila dia mampu, dia wajib buat. Itu atas pandangan Mu'tamad. Atas pandangan kedua kata tak ada dah. Terputus dah kalau tak mampu sangat. Kemudian wa ta'ziru ala man afsada shaumahu fi ramadana yawman kamilan. Wa ta'ziru, ta'zir. Ta'zir ni siapa yang beri ta'zir? Qadhi lah. Ta'zir ni qadhi. Siapa-siapa yang merosakkan puasa dia dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, itu berdosa, maka dia dikenakan ta'zir oleh qadhi. Ta'zir ni dari sudut bahasa at-ta'dib, untuk memberikan pengajaran, at-ta'dib. Tapi ta'zir ni bukan sampai tahap hudud ataupun qisas ataupun kafarah dah. Kafarah lain, hudud lain. Ini ta'zir, denda dia panggil. Jadi bila seseorang lelaki berjimau atau bersetubuh dengan isteri dia di siang hari bulan Ramadan, dia perlu kena 4 benda. Pertama, dia kena qada, puasa balik yang dia batal tu. Yang kedua, dia kena buat puasa kafarah. Yang ketiga, dia kena ta'zir. Dan yang keempat, dia berdosa. 4 ni kalau dia bersetubuh dengan isteri dia di siang hari di bulan Ramadan. Ala man afsada shaumahu fi ramadana, atas orang yang merosakkan puasanya, yakni puasa dirinya sendiri. Puasa dirinya sendiri. Tu. Jadi kalau dia dirosakkan puasa dia oleh orang lain, tak kenalah kafarah uzma. Ada. Bukan kita yang merosakkan puasa diri kita, orang lain yang merosakkan puasa diri kita. Contoh, isteri lah. Seseorang suami setubuh dengan isteri dia, suami itu batal kerana jima.
dan kena kafarah. Isteri itu pun batal sebab masuk sesuatu ke dalam farah dia. Batal. Jadi isteri dia kena apa? Puasa sehari saja. Dia kena qada. Dia tak perlu kafarah atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan mu'tamad, isteri tak kena kafaratul uzma. Yang kena laki. Tapi puasa isteri batal disebabkan disebabkan perbuatan orang lain, iaitu perbuatan suami dia memasukkan zakat dia. Batal puasa dengan sebab orang lain, bukan batal puasa dengan sebab diri sendiri. Jadi kalau batal puasa dengan sebab orang lain, tak kena ta'zir lah. Habis mana tadi? Okey, kafaratul uzma. Okey, habis. Kemudian bijima'in yauman kamilan. Yauman kamilan, hari yang sempurna. Hari yang sempurna beliau dengan makna dia ada keahlian puasa sepanjang start daripada fajar sampai maghrib. Dia ada keahlian untuk puasa. Dia itu Islam, dia tamyiz, dia mumayyiz, dia itu tidak haid, tidak nifas. Ada keahlian untuk puasa. Sepanjang tu dia ada keahlian untuk puasa. Tiba-tiba dia merosakkan puasanya dengan sengaja, maka kena ta'zir. Kena ta'zir mana ni? Dia ta'zir ni, ta'zir untuk jimat ni. Saya akan datang baca batal tak habis. Ta'zir ni untuk orang yang merosakkan puasa dirinya dengan jimat sahaja, bukan dengan benda lain. Yauman kamilan, habis. Okey, bila kata yauman kamilan, ada keahlian untuk puasa pada hari tersebut, ulama pun buat masalah. Kalau seseorang tu gila ataupun mati selepas setubuh dengan isteri. Dia setubuh dengan isteri dah, setubuh dengan isteri dah, lepas setubuh dengan isteri tu, lepas tu gila. Ataupun mati, kena tak kafarah orang lelaki tu? Tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab tidak ada keahlian untuk puasa sepanjang hari. Dia ada keahlian bila lepas 5 minit. Lepas pada tu masih lagi siang, tapi dia mati. Jadi mati bukan ada keahlian untuk puasa. Ataupun gila, gila tidak ada keahlian untuk puasa. Kerana gila walaupun selahwah, walaupun 1 saat, dia batal puasa. Bijima'in, dengan jimak, dengan bersetubuh. Ni bila kata dengan setubuh saja, maka keluarlah batal puasa dengan selain setubuh. Makan ke minum ke, makan ataupun minum, hak tu tak kena ta'zir, tak kena kafarah. Jap. Sila. Yang kata ta'zir tu kena belaka tu. Kalau kita Ghayatul Munah tu dia sebut, dalam kitab Ghayatul Munah dia sebut mana tadi? Bi ifsadihi li saumihi wa bi jima'ihi fi nahari Ramadan. Dengan merosakkan puasa dia pada waktu bulan Ramadan, dan juga dengan bersetubuh dengan isteri, dengan isteri di bulan Ramadan. Mana umumlah kalau ta'zir ni, seseorang yang merosakkan puasa dia secara umum kena ta'zir. Sama ada jimat bini, jimat bini bersetubuh dengan isteri dia, batal tak puasa? Batal. Itu merosakkan. Selain daripada itu batal. Itu merosakkan puasa. Yang kata tak kena ni, yang kata yang kata Allahumma salli ala Muhammad, mana tadi? Hilang dah. Mana tadi? Bijima'in, dengan bersetubuh. Mana? Selain daripada bersetubuh, dia merosakkan puasa dengan cara makan, dengan cara minum. Hak tu tidak kena kafarah. Merosakkan puasa dengan cara selain bersetubuh tidak kena kafarah. Begitu juga kalau dia buka puasa dengan sengaja makan minum, lepas tu setubuh isteri, juga tidak kena kafarah. Kerana dia buka puasa bukan dengan setubuh, tapi dengan minum dan makan. Lepas minum makan dah batal puasa, dia pun setubuh isteri. Itu tidak kena kafaratul uzma. Namun begitu hukum dia haram lah, sebab setubuh di siang hari bulan Ramadan. Dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia kalau dah batal puasa bulan Ramadan, wajib imsak, wajib menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, walaupun dia telah batal. Bukan yang mana boleh makan dah. Habis. Dan bijima'in tamin, jimak yang sempurna, masuk hasyapah, semua hasyapah ke dalam farah tersebut. Athimin bihi, yang berdosa dengan dia dengan sebab jimak tadi. Dengan sebab dia bihi ai bisaum, dengan sebab puasa. Dia berjimak berdosa dengan sebab apa? Dengan sebab dia berpuasa.
Jadi maknanya kalau dia jima dalam keadaan bukan dengan sebab puasa tapi dengan sebab lain, contohnya dia makan minum dulu, tu batal puasa dengan makan minum. Lepas tu lepas makan minum dia pun jima, jadi batal puasa dia bukan dengan jima tapi dengan makan minum. Walaupun selepas daripada tu dia bersetubuh, hukum dia haram juga tapi tak kena kafaratul uzma. Lis-saumi, bagi orang yang berpuasa, bagi puasa. Habis. Jadi dalam bab ni, dalam tajuk ni, ini kalau dia bersetubuh secara ikhtiar, secara pilihan, dia ada seleng. Tapi kalau dia dipaksa untuk bersetubuh, itu tidak dikenakan kafarah atas dia. Orang yang bersetubuh kerana dipaksa. Orang yang bersetubuh kerana dipaksa, kalau kita kata pandangan yang mengatakan bersetubuh kerana dipaksa pun batal puasa dia, tapi dia tak kena kafarah. Kalau kita kata dia bersetubuh dengan cara dipaksa orang, dia cucuk pistol, kalau tak setubuh aku tembak, dia pun setubuh. Kalau kita berlaku atas pandangan mengatakan bersetubuh ketika itu pun batal, kalau kita kata pandangan itu, maka dia kena ada kafarah, tak kena kafarah. Apatah lagi guna pandangan mengatakan tidak batal sebab dia dipaksa, tu lagi-lagi lah tak kena kafarah. Habis. Kemudian kata musannif, wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Insyaallah taala kita akan sambung pada malam ini. Cumanya kita ni wallahu a'lam boleh habis hidup ni. Kalau andai kata tak habis, andai kata tak habis, kita baca lil barakah sajalah. Tak habis, insya-Allah habis kalau baca lil barakah. Dan insya-Allah taala kita akan malam ni kita akan beri sanad Safinatun Najah. Kita akan ijazah malam ni. Itu semata-mata sanad je, nak faham je. Sanad tu lah, sanad tu senang je. Macam nikah lah. Qabil tu nikah senang je. Aku terima nikahnya, yang payah sebelum lepas tu. Yang payah lepas tu nak jaga dia lah, nak ngajar dia lah, macam-macam. Ni ijazah senang je, ajas cukup senang. Qabil nak habis. Lepas tu reti tak reti, masalah juga. Habis. Wallahu a'lam. Kita jumpa pula pada malam ini selepas isyak pukul 9. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.